Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang ibahah, sunnah, ibahah, diharuskan, ma yusta'anu bihi 'alal istiyadi wal adu, menggunakan benda yang boleh membantu, 'alal istiyad, untuk memburu, wal adu, dan juga untuk melawan musuh. Maka apa jua benda yang boleh membantu untuk memburu dan juga melawan musuh, maka harus untuk digunakan. Wa karahatil khazaf, dan makruh untuk menggunakan khazaf. Apakah khazaf? Khazaf ni adalah lastik zaman dulu. Khazaf adalah lastik zaman dulu. Maka bagaimanakah cara dia? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, maka seseorang itu mengambil hasah, mengambil batu kerikil, au nawah, ataupun biji kurma, yaj'aluha baina isba'aihi, lalu dia meletakkan di antara dua jari telunjuknya. Tunjukkan pada orang. Maka macam ni. Contohnya ambil batu. Maka letakkan satu pada, kalaulah dia tangan kanan, maka letakkan pada satu jari dan dia lastik menggunakan jari. Ataupun kata Imam Nawawi, awil ibham wassababah, ataupun menggunakan ibu jari. Menggunakan ibu jari dan melastik. Maka dipanggil khazaf. Bagaimana kita terjemahkan? Melantingkan. Lastik tu lebih kepada dengan getah. Maka dalam bahasa Melayu digunakan terjemahan melantingkan. Melantingkan batu dengan jari tangan. Melantingkan batu dengan jari tangan. Atiyah tak pernah kan zaman tu, tak sempat kan? Okey, duduk, makan duduk Atiyah, makan duduk. Maka apakah khazaf? Maka Nabi SAW melarang daripada melantingkan batu dengan menggunakan jari tangan. Maka itu dipanggil khazaf, khazaf yang dilarang. Meletakkan batu pada jari dan kemudian melepaskannya dengan jari yang lain. Sama ada jari telunjuk bersama dengan jari telunjuk, ataupun jari telunjuk bersama dengan ibu jari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka dibawakan kisah berkenaan tentang Abdullah bin Mughaffal yang melarang sahabat dan keluarga dia untuk menggunakan khazaf. Riwayat 5048, baca sanad dia. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala telah melihat ada seorang lelaki daripada sahabatnya, yakhzif, melantingkan batu dengan jari tangan. Al-khazaf maksudnya meletakkan batu kerikil pada tangan dan kemudian melastiknya. Maka beliau melihat ada orang melakukan begitu daripada sahabatnya. Maka beliau pun berkata, la takhzif, jangan buat begitu, jangan melantingkan batu dengan jari tangan. Sesungguhnya Nabi SAW kana yakrah, tidak menyukainya. Au qala, ataupun beliau berkata yanha, Nabi SAW telah melarang daripada khazaf, daripada melantingkan batu dengan jari tangan. Fa innahu la yusadu bihi sayd, kerana perbuatan itu adalah sia-sia, tidak boleh memburu dengannya akan binatang buruan, wala yunka'u bihil adu, dan tidak boleh mencederakan dengannya musuh, maka tak berfaedah. Walakinnahu, akan tetapi, yaksiru sin, jika bermain seperti itu boleh mematahkan gigi, wa yafqa'ul ain, dan boleh melukakan mata. Qafa'a maksudnya qala'a, qafa'a maksudnya adalah membutakan, mengeluarkan biji mata, namun diterjemahkan sebagai melukakan mata. Kemudian Abdullah bin Mughaffal nampak sahabatnya selepas itu yakhzif, masih
melantingkan batu dengan jari tangan. Maka beliau berkata, aku telah menceritakan kepada kamu, sesungguhnya Nabi SAW tidak menyukainya, au yanha anil khadhaf, ataupun Nabi melarang daripadanya. Summa araka takhdhif, kemudian aku melihat kamu masih melakukannya. La ukallimuka kalimah, aku tidak lagi akan berkata-kata dengan kamu selamanya. Kaza wa kaza. Maka para sahabat sangat mengambil berat kalaulah ada orang tak mengambil berat tentang hadis Nabi, tentang sabdaan Nabi SAW. 5049 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Dawud dan Sulaiman bin Ma'bad qala hadatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Kamas bi hadzal isnad nahwa. 5050 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, naha Rasulullah, Nabi SAW telah melarang anil khazaf, daripada melantingkan batu dengan tangan. Daripada melantingkan batu dengan tangan. Maka Nabi SAW telah melarang daripada melantingkan batu dengan tangan. Al-khazaf maksudnya meletakkan batu pada tangan dan melepaskan. Ataupun terjemah biasa, melastik batu dengan tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah, mana tadi? Qala Ibn Ja'far. Qala Ibn Ja'far fi hadithnya, wa qala, maka beliau berkata, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, innahu, sesungguhnya perbuatan khazaf, melantingkan batu dengan tangan, dengan jari tangan, la yanka'ul adu, tidak boleh mencederakan musuh, wala yaqtulus said, tidak boleh mematikan binatang buruan, walakinnahu yaksirus sin, namun ianya boleh mematahkan gigi, wa yafqa'ul ain, dan boleh melukakan ataupun membutakan mata. Wa qala Ibn Mahdi, innaha la tanka'ul adu wa lam yadhkur yafqa'ul ain. 5051 baca sanad dia. Maka sesungguhnya Nabi SAW berkata, Abdullah bin Mughaffal, ketika anna qariban, sesungguhnya ada seorang ahli keluarga terdekat kepada Abdullah bin Mughaffal, khazafa, telah melantingkan batu dengan jari tangan. Dia bermain begitu. Dengan tangan dia melastik batu. Maka Abdullah bin Mughaffal melarangnya seraya berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang anil khazaf, daripada melantingkan batu dengan jari tangan. Wa qala, dan baginda bersabda, innaha la tasidu sayda, sesungguhnya ia tidak boleh memburu mana-mana binatang buruan, wala tanka'u aduwan, dan tidak boleh mencederakan musuh, walakinnaha, namun boleh berlaku kemalangan dengan taksirus sin, mematahkan gigi, wa tafqa'ul ain, dan membutakan ataupun melukakan mata. Maka Nabi SAW pun melarangnya. Nabi SAW pun melarangnya. Qala, berkata perawi, fa'ada, namun keluarga terdekat Abdullah bin Mughaffal tetap mengulangi perbuatan khazaf tersebut. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, uhaddithuka, aku telah memberitahu kepada kamu, sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada melakukannya, summa takhdhif, kemudian kamu masih lagi melakukannya, la ukallimuka abada, aku sama sekali tidak akan bercakap lagi dengan kamu. Dia tidak bercakap dah pada waktu itu dengan mereka, dengan keluarga dia yang tak mahu mengambil berat sabdaan Nabi SAW. 5052 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Thaqafi an Ayyub bi hadzal isnad nahwa. Kita mula masuk hadis-hadis berkenaan tentang penyembelihan, yang mana Imam Nawawi, Imam Muslim membawakan hadis-hadis bertajuk Al-Amri, perintah Nabi, bi ihsaniz zabah, untuk berlaku baik ketika menyembelih binatang, wal qatal, ataupun membunuh binatang, wa tahdidish syafrah, dan sunnah untuk menajamkan pisau sebelum menyembelih binatang korban akikah ataupun apa-apa binatang. 5053 baca sanad dia. Maka Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, sintani, ada dua perkara hafiztuhuma, aku ingat kedua-duanya daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, Inna Allah Ta'ala katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan. Kataba bermaksud menetapkan, mewajibkan. Allah telah mewajibkan berlaku baik ala kulli syai', pada setiap perkara.
Pada hasyiah nombor 1, ay kataba alaikumul ihsana fi kulli syai'. Pada setiap perkara Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlaku dengan baik. Fa idza qataltum, maka apabila kamu nak membunuh sesuatu, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya bukanlah bunuh orang, tidak. Maksudnya kalaulah nak menjatuhkan hukuman bunuh ataupun kalau nak kisas dan sebagainya, maka jangan siksa tetapi dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabatum, dan apabila kamu nak menyembelih binatang, fa asinuz zabah, maka sembelihlah dengan cara yang sebaiknya. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaklah salah seorang daripada kamu menajamkan terlebih dahulu syafratahu, pisaunya. Fal yurih dzabihatah, dan hendaklah dia menyembelih dengan kerihatan, dengan selesa binatang sembelihan dia. Jangan dia seksa, jangan dia menakut-nakutkan binatang sembelihan dia. Maka Nabi kata hendaklah dia menyembelih dengan kerihatan, dengan memberi keselesaan kepada binatang sembelihan dia. Jelas ke jelas? Terus riwayat yang seterusnya 5054 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Husaym tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Abdul Wahhab Tsaqafi tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abu Bakr bin Nafi qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman ad-Darimi qala akhbarana Muhammad bin Yusuf an Sufyan tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur kullu haula ya Khalid al-Hazza bi isnad hadis Ibn Ulayyah wa ma'na hadisih. Riwayat yang seterusnya babun nahyi an sabril bahaim, larangan daripada menjadikan binatang sebagai sasaran. Orang dulu sebahagian, bahkan zaman kita pun ada, mereka menjadikan binatang hidup sebagai sasaran. Kalaulah tembak kena dapat hadiah ni, kalaulah tembak tak kena maka begini, ataupun suka-suka tak boleh. Sabar bermaksud al-habas, menahan. Sebab itu bila kita kata seseorang itu tengah sabar, dia sedang menahan dirinya daripada marah. As-sabru al-habsu. Maka maksud daripada sabar di sini adalah menahan binatang, apa pun binatang yang masih hidup sebagai gharad, sebagai sasaran untuk menembak, untuk memanah, untuk menombak tombak, itu semua dilarang oleh Nabi SAW. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat 5055. Buka pintu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau telah berkata, dakhaltu ma'a jaddi, aku telah masuk bersama dengan atukku Anas bin Malik, Darul Hakam bin Ayyub, rumah Hakam bin Ayyub. Fa idza qauman, maka ketika itu ada beberapa orang, qad nasabu, telah menjadikan sasaran, dajajatan, seekor ayam, yarmunaha, dan mereka memanah ayam tersebut. Qala, berkata Anas bin Malik, berkata perawi, maka Anas bin Malik atukku telah berkata, naha Rasulullah SAW an tusbaral bahaim, Nabi SAW telah melarang daripada menjadikan binatang sebagai sasaran. Tak boleh, berdosa. 5056 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Uzair bin Haib bin qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdul Rahman bin Mahdi tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Yahya bin Habib bin qala hadatsana Khalid bin al-Harith tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Qurayb bin qala hadatsana Abu Usama kullu man syu'bah bi hadzal isnad. 5057 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidhu, janganlah kamu menjadikan sesuatu pun fihi ruh, yang terdapat padanya nyawa, gharada, sebagai sasaran. Jangan menjadikan binatang yang ada nyawa sebagai sasaran, sabda Nabi. 5058 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdul Rahman bin Mahdi an Syu'bah bi hadzal isnadi mislah. 5059 baca sanad dia. Marrab ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah melewati binafarin dengan sekelompok orang qad nasabu dajajatan, mereka menjadikan sasaran seekor ayam, yataramaunaha, mereka saling memanah ke arah ayam tersebut. Falamma ra'au ibn Umar, bila mereka melihat sahaja Abdullah bin Umar, tafarraqu, mereka berlari pergi meninggalkan ayam tersebut.
Maka Abdullah bin Umar telah berkata, "Man fa'ala hadha?" Siapa yang melakukan ini? Inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW la'ana, telah melaknat man fa'ala hadha. Siapa yang melakukan seperti ini? 5060. Masih lagi kisah tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Terus Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah melewati bi fityanin min Quraisy, beberapa pemuda daripada kalangan Quraisy, qad nasabu tayra, mereka telah menjadikan sasaran seekor burung, wahum yarmunah, dan mereka memanah ke arah burung tersebut, wa qad ja'alu, dan mereka menjadikan li sahibit tayr, menjadikan untuk bagi pemilik burung tersebut kulla khati'atin min nablihim, setiap anak panah yang tidak kena daripada anak panah mereka menjadi milik pemilik burung tadi. Maka mereka panah, ada jarak yang jauh, taklah dekat. Semua anak panah yang tak kena, pemilik burung tadi yang akan simpan, menjadi milik dia. Dan anak panah dulu ada sebahagian dia mahal harga dia, bernilai harganya. Maka apabila mereka nampak saja Abdullah bin Umar, tafarraku, mereka berlari pergi meninggalkan burung tersebut. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Man fa'ala hadha?" Siapa yang melakukan ini? La'anallahu, Allah melaknat man fa'ala hadha. Sesiapa yang melakukan ini, sesungguhnya Rasulullah SAW la'ana, telah melaknat man ittakhadha syai'an, seseorang yang menjadikan sesuatu yang terdapat padanya ruh, gharada, sebagai sasaran. Maka tak boleh menjadikan binatang sebagai sasaran. 5061 baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, Nabi SAW telah melarang an yuqtala syai'un, untuk membunuh sesuatu daripada binatang, sabra, dengan cara dijadikan sebagai sasaran. Maka Nabi SAW larang dan ianya adalah haram. Terus baca. Bab yang seterusnya berkenaan tentang tajuk baru, Al-Adahi, berkenaan tentang korban. Maka dibawakan tajuk yang pertama, bilakah waktu yang boleh untuk melakukan korban. 5062 baca sanad dia. Jundub Ibn Yusuf apa? Jundub bin Sufyan radhiyallahu ta'ala telah berkata, syahidul adha, aku telah hadir Al-Adha pada hari Aidul Adha 10 Zulhijjah bersama dengan Nabi SAW. Falam ya'ud an salla, maka baginda belum pulang daripada solat, maka baginda belum balik daripada solat. Wa faragha min salatih, dan baginda baru sahaja selesai daripada menunaikan solat raya. Sallama, baginda telah memberi salam. Fa idza huwa yara, maka baginda telah melihat lahma, daging, adahi, binatang kurban, qad zubihat, telah disembelih sebelum solat selesai. Maka baginda bersabda, man kana zabaha udhiyatahu, barang siapa yang telah menyembelih binatang kurbannya sebelum menunaikan solat, au nusalli, ataupun sebelum kami solat, falyazbah, maka hendaklah dia menyembelih makanah, di tempat binatang kurban tersebut, ukhra, binatang yang lain. Wa man kana lam yazbah, dan barang siapa yang belum lagi menyembelih binatang, falyazbah, maka sembelihlah dalam kurungan sekarang, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maka daripada hadis ini menunjukkan bahawa tidak boleh untuk menyembelih binatang korban sebelum daripada solat. Maka adakah solat dengan imam ataupun solat sendiri ataupun bagaimana? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Kata Imam Nawawi pada baris yang ke-10, bilakah permulaan waktu sembelihan korban? Korban pada 10 Zulhijjah sampailah penghujung hari tasyrik 13 Zulhijjah. Tolong bawa ni pergi mandi. Siapa? Alia dengan Aminah ataupun Alia dengan Aisyah. Atiyah pergi atas mandi. Mandi di atas sebab. Okey. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, wa amma waqtul udhiyah, adapun waktu penyembelihan kurban adalah fayambaghi an yadhbaha ba'da salatihim al-imam,
sebaiknya adalah menyembelih binatang korban setelah selesai bersolat daripada imam. Wahina izin, dan kalaulah dilakukan setelah solat bersama dengan imam, maka ianya adalah sah bil ijma', mengikut pendapat majoriti keseluruhan para ulama. Kalaulah sembelih setelah imam solat, semua ulama kata cukup dan sah perbuatan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, qala Ibnul Munzir wa ajma'u annaha la tajuzu qabla tulu'il fajr yawman nahar. Begitu juga yang kedua, semua para ulama sepakat bahawa tidak boleh menyembelih binatang kurban sebelum terbitnya matahari 10 Zulhijjah. Ini pandangan yang kedua. Namun para ulama berbeza pendapat selain daripada dua ini. Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yadkhulu waqtuha, masuknya waktu sembelihan kurban, idza tala'atis syamsu, sebaik sahaja telah terbitnya matahari, wa madha, dan telah berlalunya qada di mana mencukupi untuk solat raya dan 2 khutbah. Sebagai contoh, katakanlah matahari terbit pada jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Dan kemudian selepas itu lebih kurang 16 minit masuknya waktu yang dibolehkan solat. Maka katakanlah 7.16. Kemudian perlukan untuk solat dan 2 khutbah, katakanlah 15 minit. Maka 7.31. Mengikut mazhab Syafi'i, 7.31 anggaran. Taklah semestinya mengikut waktu tu. Tapi susunan dia begitu. Anggaran lebih kurang 7.31, kalaulah ada orang nak buat korban, dia boleh buat korban. Bilakah boleh buat korban dalam mazhab Syafi'i? Bila matahari dah terbit. Bila masuk waktu yang dibenarkan untuk solat, lebih kurang 16 minit selepas syuruk, selepas matahari terbit. Dan kemudian berlalunya waktu yang cukup untuk solat raya dan 2 khutbah. Maka ketika itu dah boleh menyembelih binatang korban walaupun dia sendiri belum solat raya. Jelas ke jelas? Maka ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan bilakah penghujung akhir waktu tadhiyah? 3 baris selepas itu, bilakah pengakhiran waktu korban? Wa amma akhir waktu tadhiyah faqala Syafi'i yajuzu fi yaumin nahri wa ayyamit tasyriki thalatha ba'dah. Korban boleh dilakukan selama 4 hari. 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah boleh dilakukan korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian 3 baris selepas itu, hukmu tadhiyah fi layali ayyamiz zabah. Adakah boleh menyembelih korban pada waktu malam? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, faqala Syafi'i tajuzu lailan ma'al karahah, boleh untuk melakukan korban pada waktu malam namun hukumnya adalah makruh. Terus baca sanad dia. 5063 baca. Kuat sikit suara. Sama aja. Next. Jundabib. And Jundabib bin Sufyan. Jundab bin Sufyan radhiyallahu ta'ala berkata, Syahidul Adha, aku pernah menghadiri Idul Adha 10 Zulhijjah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, maka apabila baginda telah selesai menunaikan solat bersama dengan orang ramai, nazara ila ghanamin, Nabi telah melihat ada seekor kambing yang telah disembelih. Maka baginda pun bersabda, man zabaha, barang siapa yang menyembelih sebelum solat, falyazbah syatan makanaha, maka hendaklah disembelih seekor kambing yang lain sebagai ganti. Wa man lam yakun zabah, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyazbah, maka sembelihlah kurban sekarang alasmillah, dengan menyebut nama Allah. 5064 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awana tatawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar an ibn Uyainah kilahuma an al-Aswad bin Qais bi hadzal isnad wa qala alasmillah ka hadits Abil Ahwas. 5065 baca sanad dia. Maka kata Jundab Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salla, baginda telah menunaikan solat hari raya Idul Adha, solat pada 10 Zulhijjah. Thumma khatabah, maka ini menjadi dalil bahawa khutbah raya selepas solat.
Thumma khataba. Kemudian barulah Nabi SAW berkhutbah. Faqala, maka baginda bersabda di dalam khutbah baginda, man kana taba, barang siapa yang telah menyembelih binatang korban qabla an yusalliya, sebelum menunaikan salat, falyu'id, maka hendaklah dia mengulangi makanaha, binatang lain untuk dia sembelih. Wa man lam yakun zabah, dan barang siapa yang belum lagi menyembelih binatang korban, falyazbah bismillah, maka hendaklah dia sembelih dengan menyebut nama Allah. 5066 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammadun Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammadun Ja'far qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad mithlah. 5067 baca sanad dia. Hadis ini menerangkan tentang kisah seorang sahabat Nabi bernama Abu Burdah. Dia sembelih awal binatang dia. Maka Nabi kata tak sah kurban ni, kena sembelih binatang lain. Tapi dia kata, wahai Rasulullah, aku tak ada binatang lain kecuali seekor kambing yang baru berusia setahun. Setahun ataupun kurang setahun. Kambing untuk sah kurban dia mesti lebih 2 tahun. Kalau biri-biri maka setahun tak apa. Tetapi dia tidak ada biri-biri. Yang dia ada, tolong tengok ada suara ke tak? Sebab Facebook ni dia kata ada masalah sedikit. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kat Facebook, dekat TikTok so far tak ada. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, jazakumullah khairah. Maka dia pun berkata, aku tak ada kambing lain wahai Rasulullah kecuali seekor kambing biasa yang berusia setahun ataupun kurang setahun. Maka Nabi SAW izinkan, namun hanya untuk dia. Orang lain kalaulah kambing mestilah lebih daripada usia 2 tahun. Jelas ke jelas? Terus ada suara? Terus baca. Maka daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dhaha khali, pak cikku yang bernama Abu Burdah telah menyembelih binatangnya sebelum solat raya. Maka Nabi SAW telah bersabda, tilka syatul lahmin, itu adalah penyembelihan kambing semata-mata untuk daging, tak dikira sebagai korban, Faqala, maka beliau pun berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna indi jaza'ah, sesungguhnya aku hanya mempunyai seekor jaza'ah. Jaza'ah ni apa? Jaza'ah ni adalah binatang yang kurang daripada setahun. Selalunya digunakan untuk binatang yang kurang daripada setahun, untuk apa pun usia. Maka sebab itu kita boleh guna jaza'ah untuk kambing, untuk unta. Jaza'ah kebiasaannya adalah binatang yang usianya belum cukup setahun ataupun setahun. Dia setahun ataupun kurang daripada setahun. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala berkenaan tentang jaza'ah. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-lahmu makrum, jaza'ah. Okay, nanti kita akan cek balik. Maka jaza'ah adalah binatang yang kurang daripada usia setahun ataupun setahun. Maka jaza'ah selalunya tak boleh kecuali untuk biri-biri. Maka dalam bahasa Arab, kalau ghanam umum untuk semua jenis kambing. Kalau syah pun umum. Cumanya kalau adda'an maksudnya biri-biri ataupun yang seperti biri-biri. Binatang yang banyak berbulu. Daripada kambing biri-biri. Sementara kalau ma'is adalah kambing biasa. Maka dia kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya mempunyai setahun ataupun kurang setahun minal ma'is, daripada kambing biasa. Maka Nabi SAW bersabda, sepatutnya tak boleh. Sebab kambing biasa mestilah 2 tahun ke atas. Maka Nabi pun bersabda, dha'i biha, korbankanlah ia, wala tasluhu li ghairika, dan ianya tidak boleh untuk selain daripada kamu. Kemudian baginda bersabda, man dhaha qabla salat, barang siapa yang melakukan korban sebelum solat raya, fa innama dhabaha li nafsihi, maka dia melakukan korban hanya untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da salat, dan barang siapa yang melakukan korban selepas solat, faqad tamma nusukuh, maka sempurnalah ibadah korbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mendapat sunnah orang Islam yang lain. Jelas ke jelas? 5068 baca sanad dia.
Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya pakciknya Abu Burdah Ibnu Niyar radhiyallahu ta'ala anhu zabaha, telah menyembelih binatang kurban sebelum Nabi SAW menyembelih. Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna hadha sesungguhnya, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, inna hadha yaumun, sesungguhnya hari ini, al-lahmu fihi makruh, daging adalah sesuatu yang diinginkan. Maka makruh itu diterjemahkan sebagai makrum, sebagai sesuatu yang diinginkan. Makruh diterjemahkan dengan makrum. Maka Imam Nawawi detailkan daripada bawah pada baris yang kedua, 4, 6. Ada 3 baris di situ, nanti para pelajar boleh baca. Maka makruh sebagai sesuatu yang diinginkan. Maka sebab beliau cuba untuk memberi alasan kenapa beliau sembelih awal kepada Nabi SAW. Wa inni ajjaltu nasikati, dan sesungguhnya aku telah mempercepatkan penyembelihan binatang kurbanku, liut'ima, untuk aku beri makan kepada keluargaku, jiranku, dan juga penduduk rumahku, orang yang tinggal di rumahku. Maka Nabi SAW telah bersabda, a'id nusuka, ulang balik sembelihan kamu. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya mempunyai anak. Apakah maksud anak? Anak pada baris yang pertama, muka surat sebelah, wahiyal untha minal ma'is, ianya adalah kambing biasa, idza qawiyat, yang mana ianya telah besar namun belum cukup setahun. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku ada kambing yang belum cukup usia setahun. Hiya khairun, namun ianya lebih baik daripada 2 kambing yang banyak daging. Maka Nabi SAW bersabda, hiya khairu nasikatika, ianya adalah sebaik-baik kurban kamu, wala tajzi, namun tidak akan mencukupi jaza'ah, berusia setahun kambing daripada sesiapa pun selepas kamu. Maka tak boleh. Kambing mestilah usia 2 tahun baru boleh. Kalaulah dha'an, kalaulah biri-biri, maka setahun dah boleh dikorbankan. Jelas ke jelas? Terus 5069 baca. Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala telah berkata, khatabana Rasulullah, Nabi SAW telah menyampaikan khutbah kepada kami yauman nahri, pada 10 Zulhijjah. Maka baginda bersabda, la yazbahanna ahadun, jangan sesekali menyembelih salah seorang daripada kamu hatta nusalliya, sehinggalah kami selesaikan solat raya. Maka berkata pakcikku Abu Burdah bin Niyar, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini yaumul lahmi, adalah hari di mana daging padanya makruh ditunggu-tunggu dan dinantikan. Summa dzakara bi makna hadis Husyaim 5070, baca sanad dia. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, man salla salatana, barang siapa yang telah menunaikan solat raya bersama dengan kami, wa wajjaha qiblatana, dan telah menghadap ke arah kiblat kami, maksudnya beriman dengan ajaran baginda Nabi, wa nasaka nusukana, dan dia telah menyembelih kurban seperti mana kami, fala yazbah, maka janganlah dia sembelih sehingga solat ditunaikan, iaitu solat raya. Maka berkata pakcikku Abu Burdah bin Niyar, wahai Rasulullah, qad nasaktu, aku telah selesai menyembelih bagi pihak anak lelakiku. Maka baginda bersabda, dzaka syai'un, itu adalah sesuatu, ajal tahu, yang kamu telah segerakan untuk keluarga kamu. Maksudnya dia tak dikira sebagai kurban, itu dikira sebagai daging yang boleh dimakan tetapi tidak mendapat pahala kurban. Qala, maka Abu Burdah berkata, inna indi syah, sesungguhnya aku mempunyai seekor kambing yang lebih baik daripada 2 kambing. Maka baginda bersabda, dhahi biha, sembelihlah kambing tersebut, fa innaha, kerana sesungguhnya itu adalah sebaik-baik kurban kamu. Kenapa Nabi sebut khairu nasikatihi? Kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, maksudnya adalah annaka dzabahta surah nasikatain, maka engkau telah menyembelih 2 ekor kambing. 2 ekor kambing kamu telah sembelih. Walaupun yang dikira korban hanya 1, tetapi kamu telah menyembelih 2 ekor kambing. Jelas ke jelas? 5071, baca sanad dia. Mana ada Yami, terus?
Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi SAW telah bersabda inna awwala ma nabda'u bihi, sesungguhnya perkara yang mula-mula kami lakukan fi yaumina hadza, pada hari kami ini, an nusalliya, kami akan menunaikan salat, thumma, kemudian narji', barulah kami balik ke rumah untuk kami menyembelih binatang kurban, fananhar, faman fa'ala dhalika, maka barang siapa yang melakukan seperti itu, faqad asaba sunnatana, dia telah beroleh sunnah kami di dalam melakukan kurban. Wa man dhabaha, dan barang siapa yang telah menyembelih sebelum solat, fa innama huwa lahmun, maka sesungguhnya itu dikira sebagai sembelihan daging, qaddamahu li ahli, yang dia telah awalkan untuk keluarganya, tak dapat pahala kurban. Laisa minan nusuki fi syai', dia tidak akan mendapat apa-apa pahala daripada kurban. Wa kana Abu Burdah ibnu Niyar, dan adalah Abu Burdah bin Niyar, dia telah menyembelih binatang kurbannya, maka dia pun berkata kepada Nabi, indi jaza'ah, sesungguhnya aku memiliki seekor binatang berusia setahun, khairum min musinnah, yang lebih baik daripada binatang berusia 2 tahun. Faqala, maka baginda bersabda, izbaha, sembelihlah ia, walan tajziya an ahadin ba'da, namun ianya tidak akan boleh untuk selain daripada kamu, khusus untuk beliau. 5072, maka dua hadis ini, 72 dan 73, kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabila qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Zubayd sami'a Syabi' anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. 5073. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Hannad ibn Sari qala hadatsana Abu al-Ahwas Tawil wabila qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim jami'a an Jaririn kilahuma an Mansur an Syabi an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahar ba'da as-salah thumma dzakara nahwa hadithim. 5074, baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami pada 10 Zulhijjah fi yaumin harin. Maka baginda bersabda, la yudahiyanna, janganlah sesekali menyembelih salah seorang daripada kamu hatta yusalliya, sehinggalah dia solat raya terlebih dahulu. Qala rajulun, telah berkata seorang lelaki, indi anaqu labanin, sesungguhnya aku memiliki seekor kambing yang belum cukup setahun, namun ianya lebih baik daripada 2 kambing biasa daripada sudut dagingnya. Maka baginda bersabda, fadahi biha, maka sembelihlah ia, namun ianya tidak boleh untuk selain daripada kamu selepas ini. 5075, sebab kambing biasa mestilah usia dia 2 tahun. 5075, baca sanad dia. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, zabaha Abu Burdah, Abu Burdah telah menyembelih sebelum solat raya. Maka Nabi SAW telah bersabda, abdilha, gantilah sembelihan tersebut dengan sembelih binatang lain sebab tak sah kurban dia. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, laisa indi, aku tidak mempunyai binatang lain kecuali jaza'ah, seekor binatang berusia setahun. Kambing, bawa dia, angkat dia. Seekor kambing berusia setahun. Hud, Atiyah main dengan Hud, Atiyah main dengan dia. Biar kot, kalau dia merangkak pun tak nangis. Letak dia bawah. Qala Syu'bah, lalu jaza'ah adalah binatang yang berusia setahun. Anak adalah binatang yang kurang setahun. Musinnah adalah binatang yang berusia 2 tahun. Qala Syu'bah wa adhunnuhu qala wa hiya khairum min musinnah. Maka beliau berkata, binatang jaza'ah, kambing yang berusia setahun ini lebih baik daripada binatang kambing biasa yang berusia 2 tahun. Sebab dia berisi, dia kuat dan dia besar. Maka Nabi SAW bersabda, ij'alha, jadikanlah binatang tersebut sebagai ganti kurban kamu. Walan tajziyah, dan tidak boleh untuk menyembelih kambing biasa yang baru berusia setahun untuk sesiapa pun selepas kamu. Sebab kambing usia yang boleh kurban adalah 2, biri-biri yang boleh usia setahun. Riwayat yang seterusnya 5077. Baca. Astaghfirullahalazim. Riwayat berapa ni? 5000?
5076. Yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu al-Musanna qala hadatsani Wahb bin Jarir tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad wa lam yadhkur syakka fi qawlihi hiya khairum min musinnah. 5077 baca sanad dia. Daripada Anas radhiyallahu taala beliau telah berkata Nabi SAW telah bersabda yauman nahar pada 10 Zulhijjah, man kana dhabaha qabla salat, barang siapa yang telah menyembelih binatang kurban sebelum solat, falyu'id, maka hendaklah dia mengulang balik perkara tersebut. Hendaklah dia ulang balik. Terus baca riwayat seterusnya. Maka telah bangun seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, hadza yaumun, ini adalah hari yushtaha, sebenarnya dinanti-nantikan, diinginkan padanya daging, sebab itu kami sembelih awal. Wa dzakara hanatan, dan beliau telah menceritakan keperluan min jiranihi, daripada jirannya. Ka'anna Rasulullah, maka bila Nabi SAW dengar, seolah-olah Nabi SAW sadaqah, membenarkan kata-katanya. Qala, namun bagi beliau telah berkata, wa indi jaza'ah, dan aku mempunyai kambing berusia setahun yang aku lebih sayang berbanding daripada dua kambing lain. Afa azbahuha, maka adakah boleh aku menyembelih kambing setahun sebagai ganti kurban yang aku telah sembelih awal sebelum waktunya? Farakhasalah, maka Nabi SAW telah mengizinkan hanya untuknya. Faqala, berkata perawi, la adri, aku tidak tahu, abalagat rukhsatu man siwahu amla, adakah dibenarkan kelonggaran tersebut untuk menyembelih kambing berusia setahun selain daripadanya ataupun tidak. Tapi majoriti para ulama mengata tidak. Kambing mestilah berusia 2 tahun untuk disembelih. Wan kafa Rasulullah, dan Nabi SAW telah pergi ila kabsyain, kepada dua biri-biri, fadzabahahuma, maka baginda telah menyembelih kedua biri-biri baginda tersebut sendiri. Faqaman nasu ila Ghunaimah, maka para orang ramai telah pergi kepada sekumpulan kambing, fatawazza'uha, maka mereka telah membahagi-bahaginya, au qala fatajazza'uha, mereka telah membahagi-bahagikannya. 5078, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala hadatsani Muhammad bin Ubaid al-Ughbari qala hadatsana Hammad bin Zaid qala hadatsana Ayyub wa Hisham an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla thumma khataba fa amara man kana dhabha qabla as-salati an yu'ida dhibha thumma dhakara bimithli hadits Ibn Ulayyah. 5079 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami pada hari Aidul Adha 10 Zulhijjah. Qala, maka fawajadari halahmin, maka baginda telah mendapati ada bau daging yang telah disembelih, yang sedang dimasak. Fanahahum, maka Nabi melarang mereka daripada menyembelih sebelum solat. Maka baginda bersabda, solat di sini maksudnya solat raya. Man kana dhaha, maka barang siapa yang telah menyembelih sebelum solat, falyu'id, maka hendaklah dia mengulangi sembelihannya dengan binatang lain. Thumma dzakara bimithli hadithihima. Maka berkenaan tentang sinil udhiyah, berkenaan tentang usia binatang kurban. Apakah usia binatang kurban yang dibenarkan? Baca. Baca. Sabda Nabi SAW, la tadbahu, tidak boleh kamu menyembelih binatang illa musinnah. Binatang di sini maksudnya untuk korban dan juga untuk akikah. Tidak boleh kamu menyembelih kecuali binatang yang berusia 2 tahun. 2 tahun. Musinnah bermaksud 2 tahun. Yang telah berusia 2 tahun. Jaza'ah setahun. Illa kecuali ayya'sura alaikum, sukar untuk kamu mendapatkan binatang berusia 2 tahun. Fatadbahu, maka sembelihlah kamu jaza'ah binatang yang berusia setahun, minad-dha'ni, daripada biri-biri. Maka biri-biri kalau setahun tak ada masalah. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, wa hadza tasrihun, ini adalah jelas bahawa tidak boleh al-jaza', binatang yang setahun, min ghairi dha'an, selain daripada biri-biri, fi halin minal ahwal, pada apapun situasi dan keadaan.
Dan inilah apa yang disepakati oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka apakah binatang yang boleh dibuat korban? 4 baris selepas itu ma yujzi'u fil udhiyah. Maka para ulama telah sepakat bahawa tidak boleh untuk korban kecuali ibil, unta, wal bakar, lembu, wal ghanam dan segala jenis kambing. Maka inilah 3 binatang yang boleh. 5081 baca. Maka maiz usia berapa? Jazak ataupun jaza'ah usia berapa? Kalaulah musinnah, kalau da'an kambing apa? Biri-biri. Kalau maiz kambing biasa. Termasuklah segala jenis kambing. Kambing kacang ke dipanggil dalam bahasa sebahagian bahasa Indonesia, kambing gurun ke kambing apa. Maka selain daripada biri-biri, maka termasuk di dalam maiz. Terus maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, Salla binan Nabi SAW telah mengimamkan kami salat Yauman Nahar pada 10 Zulhijjah di Madinah. Fataqaddama rijalun, maka telah bersegera beberapa orang sahabat, maka mereka telah menyelesaikan korban mereka. Wazannu, dan mereka menyangka bahawa Nabi SAW telah menyembelih korban. Maka Nabi SAW telah memerintahkan, man kana nahara, barang siapa yang telah menyembelih korban qablahu sebelum salat, an yu'ida, maka hendaklah dia mengulangi korban binahrin akhar, dengan penyembelihan binatang lain. Wala yanharu hatta yanharan Nabi, dan janganlah mereka menyembelih korban sehingga Nabi SAW menyembelih korban. Maksudnya sampai masa waktu barulah sembelih korban. 5082 baca sanad dia. Maka 3 riwayat terakhir daripada bab ini menceritakan kisah Uqbah bin Amir. Maka Uqbah bin Amir sama seperti Abu Burdah bin Niyar. Nabi SAW mengizinkan dia untuk menyembelih binatang yang belum cukup usia, hanya untuknya, bukanlah untuk yang lain. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala telah meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW telah memberi kepadanya ghanaman kambing, yaksimuha, yang perlu dia agih-agihkan kepada para sahabat dohaya sebagai penyembelihan korban. Fabaqiyah, maka berbaki atudun, seekor kambing atud. Apakah atud? Iaitu kambing yang berusia kurang daripada setahun. Nah, atud adalah kambing yang berusia kurang daripada setahun. Baris yang keempat, min auladil ma'is, ianya adalah anak-anak kambing. Wahuwa ma ra'iya wa qawiyah, ianya adalah kuat, namun ma balagha sanah, ianya belum cukup usia setahun. Fadzakarahu li Rasulillah, maka dia pun mengadu kepada Nabi, semua orang dah dapat kambing tetapi dia hanya tinggal atud, anak kambing. Maka baginda bersabda, dhahi bihi anta, sembelihlah kurban dengan atud tadi, dengan kambing yang berusia kurang setahun. Qala Qutaibah ala sahabatihi. 5083 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah mengagih-agihkan di antara kami dhahaya, binatang kurban, untuk masing-masing sembelih. Fa'asabani jazak. Maka kami kalau kat Yaman pun, kalaulah pelajar-pelajar luar, maka dia akan bagi kambing kadang-kala. Ada orang sedekah mungkin ataupun ada orang minta untuk sembelih, maka dia akan bagi kepada para pelajar untuk bawa balik rumah kambing. Kambing hidup, bawa balik rumah, naik motor dan kemudian sembelih dekat rumah masing-masing. Fa asabani jazak, maka aku telah beroleh seekor kambing yang baru berusia setahun, maka sepatutnya tak boleh buat korban. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat jazak kambing berusia setahun. Maka baginda bersabda, dhahi bih, sembelihlah ia. Kata Imam Nawawi pada baris yang kelima, kanat hadhihi rukhsah, ini adalah khusus untuk Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang Nabi telah berikan kelonggaran untuk Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu ta'ala anhu. Terus bab yang seterusnya berkenaan tentang sunnah untuk melakukan korban dan menyembelih korban sendiri bila taukil, tanpa mewakilkan kepada orang lain, membaca bismillah dan bertakbir ketika mana nak korban. 5084 saya dah baca ke?
Okey, yang ni kita tidak terjemahkan. Wabila qala wa hadatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarani Yahya bin Hasan qala akhbarana Muawiyah wa ibn Sallam qala hadatsani Yahya bin Abi Katsir qala akhbarani Ba'jah bin Abdullah anna Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu akhbarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama dhahaya baina ashabi bimithli ma'na. InsyaAllah kita akan sambung balik. Habis kau apa selalu? Setengah jam InsyaAllah kita akan sambung balik pada jam 11 suku insyaAllah. Pada jam 11 suku ataupun 11.30. Kita akan sambung balik pada jam 11 suku ataupun 11.30 insyaAllah. Daripada daripada riwayat 5085. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.